Sihat itu murah, sakit itu mahal. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita check it out. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu kembali di YouTube channel Kak Oya. Call Kak Oya Fabulous. Hai guys. Okey, hari ni topik Kak Oya mengenai kesihatan. Kalau korang pernah dengar sihat itu murah, sakit itu mahal. Apa yang korang faham maksud definisi sihat itu murah, sakit itu mahal? Tapi sebelum tu, jangan lupa tonton video Kak Oya sampai habis dan jangan lupa like, comment and share kalau anda rasa video Kak Oya ni memberi manfaat kepada anda semua, terutama sekali kaum wanita. Okey. Kalau anda rasa nak Kak Oya share apa sahaja topik, boleh je tinggalkan jejak komen anda di bahagian komen kat bawah. So hari ni Kak Oya nak share dengan korang sihat itu murah, sakit itu mahal, ataupun sihat itu mahal, sihat itu mahal sebenarnya. Bagi Kak Oya kan, biasa Kak Oya pernah dengar tajuk macam ni, quotes macam ni kan. Tapi sebenarnya dari pengalaman sendiri, kalau kita tahu secara logik ni kan, kalau rutin yang mengundang penyakit adalah macam kita tak jaga pemakanan, makan Maggi, makan makanan segera macam fast food, makan ikut nafsu, makan tak ikut waktu, sakit, macam kita sakit baru kita nak cari supplement, baru nak cari ke arah kesihatan, tidur lewat malam, tak bersenam, lepas tu asyik 24/7, asyik tengok TV marathon, kita 24/7 kita tengok TV, mengelamun, tak ada non-productive, self-centered, berlebihan atau melampaui batas. So benda-benda macam tu dia adalah mengundang kita ke arah penyakit. Benda-benda kalau kita tak jaga lifestyle kita, dia boleh mengundang ke arah jadi penyakit. Siapa macam korang biasa tak pernah dengar macam ada setengah tu mengatakan sihat itu mahal? Siapa pernah dengar perkataan sihat itu mahal? Okey, jika korang tahu, kalau orang yang jenis menjaga kesihatan, pasti dan Kak Oya sangat yakin korang pernah mendengar quotes sihat itu mahal. Betul tak? Ya, Kak Oya tahu benda perkataan ni bukanlah direka semata-mata tanpa sebab. Dia adalah ada makna yang tersirat di sebalik perkataan sihat itu mahal atau sihat itu murah, bil hospital lagi mahal. Sebenarnya bukan untuk menakut-nakutkan kita semua, tapi untuk kita beringat, self reminder untuk diri kita sendiri. So, Kak Oya tertarik dengan tajuk ni kerana zaman sekarang banyak sangat penyakit, especially kaum wanita. So topik Kak Oya ni more tu kepada wanita. Kalau hal ini, kalau korang lihat, especially yang muda-mudi, dia sangat bangga menayangkan makanan kegemaran dorang. Menayangkan apa yang dorang makan, especially fast food dekat restoran-restoran yang unik. Biasalah zaman sekarang kan restoran hipster kan. Kalau benda-benda macam tu kan jadi trend. Kalau kita tak makan, contoh benda-benda fast food kan, nama pun fast food. Fast food means makanan yang cepat mudah dimasak. So maknanya kalau kita masak kan, dia takes time. So kalau orang zaman sekarang dia maaf cakaplah malas. So bila ke arah malas, beza dengan kita zaman dahulu. Zaman sekarang dia more ke arah semua nak cepat. That's why zaman sekarang banyak yang sakit, especially kalau tekankan kepada kaum wanita. Banyak
penyakit zaman sekarang compare dan zaman dahulu. Zaman dulu mana ada fast food, zaman sekarang semuanya fast. Lepas tu kalau nak makan pula kita panggil anak muda-mudi gelarkan restoran hipster, so nampak macam trending lah kan. So kalau kita makan macam makanan yang terkini tu, dia macam sesuai lah dengan up to date. Maksudnya kita ikut macam contoh hari tu yang kita tengok masa PKP, Dalgona Cafe kan. Benda tu kalau macam seorang je buat, semua orang akan ikut. Kononnya macam kita ikut trend lah, peredaran zaman katanya. Korang perasan tak benda-benda macam ni? Kalau ada je makanan viral, confirm kita semua akan terpengaruh nak makanan, betul tak? So kalau korang tak jaga lifestyle korang, nak makan boleh once in the blue moon. Kalau korang nak makan tak ada masalah, tapi kalau kerap sangat korang asyik makan benda-benda yang tak healthy, ia akan mengundang kita ke arah penyakit. Tapi macam Kak Oya kan, makanan tersebut lebih banyak yang trending tu, lebih banyak daripada tidak sihat berbanding dengan sihat. Okay. Tapi pada hakikatnya, untuk pendapat Kak Oya, sebenarnya makanan-makanan yang sedemikian lebih banyak tidak sihat berbanding sihat. Makanan-makanan yang trending, yang fast food semua tu kan, sebenarnya more ke arah tak sihat daripada sihat, kalau korang perasan lah benda-benda macam ni. So sebenarnya memang tidak salah untuk mereka jual ataupun korang nak beli makanan tersebut, tak ada masalah sebenarnya. Once in the blue moon korang nak makan, tak ada masalah. Tapi kita sebagai masyarakat yang prihatin dan umat Islam, Kak Oya galakkan, macam Kak Oya sarankan agar kita saling mengingati antara satu sama lain. Kalau benda-benda yang baik, kita patut kena ingat antara satu sama lain. Kalau benda tu memudaratkan, macam Kak Oya sebagai seorang Islam, Kak Oya kena bagi tahu supaya at least kita jadikan sebagai as a reminder untuk diri Kak Oya dan juga masyarakat dekat luar sana. Sekali-sekala boleh, macam Kak Oya cakap tadi, once in the blue moon, tak ada masalah kalau kita nak makan, kalau kita nak sekadar merasa. Tapi kan, walau bagaimanapun, bila kita melihat dari sudut makanan dan minuman yang kita hidangkan, ia bukanlah sesuatu benda yang baik untuk tubuh badan kita yang sihat. Kita nak sihat, kena makan benda-benda yang sihat, healthy, which is macam organik, makan banyak buah-buahan, makan banyak sayur-sayuran. Dan yang pasti, kalau kita makan benda-benda yang too much colouring, too much sugar, benda tu akan mengundang negatif terhadap tubuh badan manusia. So kenapa pula Kak Oya cakap makanan sihat itu mahal? Makanan sihat, macam Kak Oya kata, sihat itu mahal. Bukan makanan sihat itu mahal, tapi sebenarnya makanan organik memang mahal, tapi dia memberi kesihatan dekat kita. That's why Kak Oya cakap kesihatan tu mahal sebenarnya. Bagi setengah masyarakat dekat luar sana, dia orang tak kisah untuk berbelanja benda yang mahal-mahal. Contoh macam beg ke, handphone ke, gadget kan. Handphone, gadget tu samalah, macam beg, macam lifestyle diorang tak kisah nak belanja benda-benda mahal, macam kereta ke, motor ke, barang perhiasan ke. Korang perasan tak benda ni? Tapi kalau korang perasan, diorang tak kisahlah, Kak Oya cakap in general, kadang-kadang masyarakat kita berkira-kira untuk perbelanjaan peralatan bantuan perubatan, such as macam supplement. Orang berkira-kira untuk berbelanja dalam kita punya diri sendiri untuk kesihatan. Contoh macam supplement, kita nak makan supplement pun, ataupun wanita nak kena makan jamu supplement, bila kita suruh ambil, dia macam calculation and then calculative, macam benda tu berkira-kira sangat untuk ambil benda-benda tu. Tapi diorang tak perasan dalam masa yang sama, diorang spend more time, much more money ke arah ke benda-benda yang macam tak perlu. Contoh
macam beg mahal kan. Beg kalau kita sakit, beg tu tak boleh bayar kita punya kos bil perubatan. Korang fikir secara logik kan. Betul ke tak betul apa yang Kok Ai cakap ni? So ada pula yang sanggup menyimpan duit semata-mata untuk menikmati hidangan kegemaran seminggu sekali. This is normal, macam sanggup kita simpan duit nak makan dekat hotel ke kan. Kadang-kadang kita macam teringin lah nak makan dekat tempat tu, sanggup simpan duit guys untuk makan seminggu sekali, ataupun paling busuk pun sebulan sekali paling kurang kan. Ada setengah orang macam tu. Tetapi cukup sangat-sangat berkira-kira untuk perbelanjaan perubatan dan vitamin kesihatan. Benda ni betul ke tak betul kan? Sebab ia cukup terbukti apabila ramai yang berkata vitamin ataupun suplemen itu mahal. Contohlah macam vitamin kan, tak kisahlah sekarang kat luar sana banyak gila brand kat luar sana. Tak payah Kok Ai sebutkan, memang cendawan tumbuh macam musim hujan. Semua, every produk ada untuk kesihatan. Kita just name it. Kita pilih je. Kita je sebagai manusia, kita pilih. Kita nak makan vitamin ataupun suplemen untuk diri sendiri. Tapi ramai yang beranggapan bahawa suplemen, vitamin ataupun jamu untuk wanita sangat mahal. Diorang kata mahal. Nak spend benda-benda macam tu, tak payahlah Kak Oya, bazir je. Ada setengah orang beranggapan sedemikian. Sebenarnya tak perlu simpan untuk perbelanjaan perubatan, macam insurans sudah ada untuk menampungnya kan. Sebab diorang kata, diorang anggap macam tak payahlah Kak Oya, saya dah ada insurans, Kak Oya dah ada kalau saya sakit insurans boleh cover. Kalau ada orang berpemikiran macam tu, maknanya korang sangat-sangat salah. Bagi Kak Oya kan, benda-benda macam suplemen, kalau ada orang mindset macam tu, memang sangat-sangat sedih bila dengar benda-benda macam ni. Orang cakap vitamin ataupun suplemen bukan ubat untuk merawat penyakit, tetapi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan masing-masing kita bagi menjalankan tugas masing-masing. Maksudnya bagi Kak Oya, kita zaman sekarang tak ada masa untuk kita pergi exercise lah semua kan, tapi at least kita spend duit untuk suplemen ataupun vitamin untuk diri kita, untuk badan kita sendiri. Kalau kita dah sakit, sebenarnya bil hospital lagi mahal daripada kesihatan anda. So bukan susah pun. Kalau ada orang mindset yang macam tu, memang sangat sedih. Hari ni mungkin korang sihat, tapi masa yang akan datang kita kena fikir secara prolong. Kalau kita fikir kita rasa alah Kak Oya, sihat je saya hari ni, tapi korang kena fikir prolong term, term and condition yang akan datang. Sekarang korang rasa korang sihat, tapi kalau korang asyik masukkan makanan-makanan yang tak sihat hari-hari kan, kita tak tahu entah kita ni sihat bila, entah ajal maut kita bila, entahkan tidak kan. Benda macam ni sebab sebenarnya badan kita ni adalah amanah yang Allah berikan. So kita yang kena bertanggungjawab untuk menjaga amanah yang Tuhan berikan. So adakah kita memilih, macam kita ada option, sama ada kita nak pilih nak jadi wanita sihat ataupun tak sihat. Adakah kita rasa macam bila usia kita meningkat, macam contohlah kadang-kadang umur kita makin lama makin bertambah, kita tak tahu, kadang-kadang bila kita dah berumur, badan kita mula rasa sakit. Contohnya yang paling obvious adalah sakit sendi, sakit kaki, sakit pinggang dan sebagainya. Itu adalah punca-punca kesihatan akan datang bila kita dah berumur 30-an ke atas kan. Macam korang kena tengok korang punya usia. Kadang-kadang ada orang dah berusia 30-an, badan dah start sakit-sakit. So semuanya kan, semua orang dia nak hidup sihat agar dapat melakukan perkara yang disukai bersama orang-orang yang tersayang. So bagi Kak Oya kan,
Sebab tu Kak Oya nasihatkan, sarankan agar korang semua usah berkira-kira dengan kesihatan diri sendiri. Jangan terlampau kalkulatif. Bak kata orang putih lah kan. Macam kita berkira-kira sangat dengan kesihatan kita. Ya, memang Kak Oya tahu sihat itu memang sangat mahal bagi Kak Oya lah. Definisi Kak Oya, sebenarnya sihat itu mahal sebenarnya. Sihat tu sebab apa? Kalau kita dah start sakit, berhuhu-huhu lah korang. Memang sadis kalau korang dah start sakit. Once korang dah sakit, korang just imagine semua benda korang dah tak boleh buat. Semua. Korang nak bangun tak boleh, nak pergi kerja tak boleh. Tapi korang bayangkan kalau korang dah start sakit semua benda, memang korang tak boleh nak buat. That's why Kak Oya sarankan selagi ada daya berusahalah. Korang kena berusaha untuk mencari penawarnya. Kan? Sekejap. Okey. Contoh macam, aduh ya Allah. Okey, contoh macam ada setengah produk tu kalau satu produk tu ada ramai yang cakap mahal kan. Contoh macam satu produk kan, contohlah ini produk kan. Tak kisahlah produk apa sekalipun. Contoh dengan harga retailnya, contoh ada setengah produk tu satu kotak 475 harga retail. Tapi dia sebenarnya taklah semahal kos minyak pergi balik. Korang nak pergi hospital, kos minyak tu korang just imagine. Pergi balik ke hospital berkali-kali. Lepas tu kos perubatan, contohlah nak jantung kan. Kos perubatan operation jantung je dah harga ribuan. Kalau macam Kak Oya survey untuk operate jantung saja dalam 30k. Just imagine kalau korang jaga kesihatan jantung korang lebih murah korang nak jaga rather than korang nak operate. Korang nak mana korang nak cari 30k untuk operate jantung. Okay, korang just imagine. Korang nak, itu satu kos perubatan, and then kos minyak pergi balik hospital dah berapa. Kos perubatan lain jika korang terpaksa membayarnya kalau korang tak ada insurans, korang just imagine. Kos perubatan, kos operation, kos rawatan susulan, every week korang kena, every month korang kena operate. Paling busuk pun 30 ke 50k sebulan ataupun ke atas. Kalau kes yang kronik, berapa pula kos? Macam kencing manis kan. Kalau kaki dah luka, korang just imagine berapa pula kos benda-benda kalau harga bil lagi mahal sebenarnya daripada kesihatan korang. Kalau penyakit kronik lagilah mahal. Tu belum termasuk dengan kos-kos perubatan yang lain. Korang just imagine. Just imagine guys. Sebenarnya kalau logiknya, that's why Kak Oya cakap, sebenarnya ia adalah lebih berbaloi-baloi untuk korang. Macam contohlah, kalau pesakit demam denggi dan anak-anak yang kerap mendapat serangan penyakit demam kan, zaman sekarang kan dengan COVID lah semua kan kat luar kena demam lah, batuk lah, sesema lah, dan juga ia meningkatkan sistem imun tubuh untuk melawan penyakit-penyakit yang berjangkit yang banyak menular macam Zika dan sebagainya, macam COVID-19 kan. So benda-benda macam tu sebenarnya kalau korang jaga, kalau korang bagi anak-anak korang makan vitamin C, and then dekat rumah ada buah-buahan, limau semua tu kan, kita dah boleh mencegah daripada merawat. Better avoid at all cost. Mencegah lebih baik daripada kita merawat. Sebab tu Kak Oya nak sedarkan untuk diri Kak Oya, self reminder untuk diri Kak Oya dan kawan-kawan dekat luar sana, especially wanita, korang perlu memberi ataupun membeli kesihatan dengan harga yang mahal demi kesihatan dan kesejahteraan berkekalan dan jangka masa yang panjang. Korang kena fikir benda-benda macam tu. Contohlah kalau kita kalau kita jaga pemakanan kita kan
Contoh kalau rutin yang kita jaga, rutin yang menyihatkan badan seperti kita masak sendiri dekat rumah, kita boleh pilih apa menu yang kita boleh nak rancangkan kepada keluarga kita. Contoh kan, dekat luar banyak sangat apa tu, macam Pak Haji kan, perisa penambah dekat kalau kita makan kat luar. Kalau makan sekali-sekala tak apa, jangan makan selalu. Kat luar kalau kita goreng-goreng tu dia ada penambahan perisa. Kalau kita masak kat rumah dia lebih healthy. Kita yang pilih dan kebersihan sangat-sangat terjaga. Lepas tu definisi kita punya diri sendiri, makan untuk hidup. Bukan sebaliknya, ikut keperluan diri sendiri. Lepas tu kita ikhtiar jaga kesihatan demi ibadah kita, demi insan yang tersayang. Itu adalah tanda kita bersyukur. Sebab kalau kita jaga kesihatan, kita senang untuk beribadah. Contoh kalau badan kita obes, macam mana kita nak semayang? Macam mana kita nak berdiri? Kan kalau semayang, kalau kita terlampau obes pun kita macam mana kita nak jaga kita nak ibadah pun susah, lutut tak kuat. Lepas tu tidur rutin ataupun rehat yang tetap, paling yang berkualiti. Bukan nak suruh tidur 24/7, maksudnya korang kena cukup rehat, cukup tidur. Itu adalah antara rutin-rutin yang sihat. Lepas tu korang rajin senam, beriadah. Korang kena sama-sama dengan family buat senaman aktiviti beriadah. Lepas tu ikut majlis ilmu, attend kuliah ibadah ke. Lepas tu ada hobi yang sangat bermanfaat, mengutamakan orang lain, berpada-pada dan bersederhana. So perbezaan untuk sihat ataupun sakit, bukan sebenarnya sakit itu mahal, adalah kesedaran kita kena usaha ke arah untuk menjaga kita punya lifestyle kita. So kita boleh pilih apa saja kita punya option. Terpulang pada diri sendiri. Cabaran atau alasan, ada orang pandangan dia beza-beza kan. So Kok Oya rasa itu sahaja Kok Oya punya topik, sihat itu mahal ataupun sihat itu murah, bil hospital lagi mahal. Semoga tips dan video Kok Oya kali ini memberi manfaat kepada anda semua, khususnya kaum wanita. Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu berharga. Bye semua. Assalamualaikum.